Didik TV KPM. Baik, terima kasih murid-murid yang terus menonton Didik TV KPM untuk slot menengah rendah mata pelajaran asas sains komputer pada hari ini bersama dengan Cikgu Muhammad Rizwan dan juga ada 4 orang pelajar yang juga ada dalam kelas kita pada hari ini. Jadi Cikgu Rizwan, apa yang kita nak pelajari seterusnya? Okey, jadi untuk segmen ini kita akan pelajari terus kepada kita akan mengukur saiz fail data. Jadi kita akan fokus dahulu kepada penukaran bagi fail data image digital. Okey. Jadi yang image digital inilah kita akan lihat nanti macam mana proses penukaran. Okey, penukaran daripada kita dapat byte tukar kepada kilobyte dan juga megabyte. Okey, yang kita pelajari. Okey, baik. Jadi sebelum kita buat penukaran, kita kena ingat balik. Okey, sebenarnya murid-murid kena ingat balik apa yang dikatakan sebagai resolusi, apa yang dikatakan sebagai dimensi dan juga apa yang dikatakan kedalaman bit warna. Okey, sebab ketiga-tiga ini ada berkait rapat dengan proses pengiraan kita nanti. Okey, kita lihat dahulu apa yang dikatakan sebagai resolusi. Ini yang dihadapi oleh Din tadi. Keadaan petak-petak tadi dengan kotak-kotak tadi kan. Okey, itu yang kita panggil sebagai resolusi. Iaitu resolusi ini adalah bilangan piksel yang terdapat dalam sesuatu imej itu untuk menjana imej digital dalam komputer. Okey. So resolusi ini diukur berdasarkan bilangan piksel yang kita gunakan dalam unit DPI ataupun dot per inch. Okey. Ini yang pertama. Kemudian unit ukuran yang kedua kita panggil sebagai dimensi. Okey, dimensi ini adalah ukuran panjang atau lebar sesuatu imej digital yang dipaparkan dalam sesuatu komputer. Okey. Kemudian yang ketiga kita ada berkaitan dengan kedalaman bit warna. Bila kita sebut kedalaman bit warna ni bermaksud ketajaman sesuatu warna itu dipaparkan dalam komputer dengan menggabungkan bilangan-bilangan bit yang digunakan untuk menandakan sesuatu warna tertentu untuk menjana satu imej digital. Okey. Wah, ada juga rupanya kedalaman bit warna, cikgu. Sebab itulah kita menghadap dunia sekarang, kita dapat melihat satu imej digital di dalam komputer yang lebih cantik, sharp, seakan-akan betul asli, original. Okey. Jadi apabila kita dah diperkenalkan dengan resolusi ni, barulah kita boleh aplikasikannya ke dalam formula untuk kita mengira imej digital. Okey. Ini murid-murid kena faham kena ingat juga apakah formula untuk mengira imej digital. Jadi formulanya adalah kita akan mendapatkan saiz data imej digital dalam bentuk byte nanti. Dalam bentuk byte. Kemudian untuk mendapatkan saiz data tersebut, kita perlu menjumlahkan piksel. Menjumlahkan piksel didarabkan dengan berapakah skala warna pada imej digital tersebut. Rasa-rasa Din faham tak maksud ni? Tak faham? Saya tengah memproses lagi, cikgu. Tak apa, kita tengok nanti. Jumlah piksel. Macam mana nak dapat jumlah piksel ni? Jumlah piksel ni terhasil daripada kita ukur berapakah panjang imej itu. Panjang dia didarab dengan lebar imej tersebut. Maksudnya yang dimensi lah. Mudah. Dimensi tadi kita darabkan, tapi dimensi ini kita perlu dapatkan dalam bentuk unit piksel. Unit piksel. Kemudian kita tengok kepada untuk dapatkan piksel tadi, sekiranya kita dapat satu imej itu dalam unit saiz inci, untuk dapatkan dia dalam bentuk piksel, kita perlu mendarabkan berapakah bilangan DPI bagi sesuatu imej itu. Nanti kita akan tengok contoh dia macam mana. Itu yang berkaitan dengan piksel. Kemudian berkaitan dengan skala warna ni, kita perlu dapatkan dalam bentuk byte. Imej kita ada dua. Satu sama ada imej tu dalam bentuk warna hitam putih ataupun kita panggil kelabu. Lagi satu imej kita panggil imej yang berwarna. Jadi imej kelabu ni kita kena pastikan dia bersamaan dengan satu byte. Kemudian imej yang berwarna ni kita kena pasti dia sebagai sama dengan 3 byte. Jadi murid-murid kena ingat yang ni. Kelabu 1 byte,
berwarna 3 byte. Nanti kita akan tengok contoh, adakah ia imej kelabu ataupun berwarna. Adakah 1 byte ataupun 3 byte. Okey, jadi bila murid semua dah tahu formula ni, barulah kita akan lihat kepada contoh ni. Okey, di sini saya ada satu imej. Ini logo sekolah kami lah. Okey, logo sekolah kami. Di sini ada satu imej logo kami iaitu berukuran 25 inci. Panjang dan lebarnya adalah 21 inci. Okey, dengan resolusi imej ini adalah 300 dpi ataupun dot per inch tadi. Okey. Bila dah dapat maklumat ini, tadi saya ada beritahu tadi, okey, sekiranya kita mendapat ukuran dalam bentuk inci, kita perlu tukarkan. Okey, tukarkan ke dalam bentuk piksel supaya kita mudah untuk kira ukuran saiz fail tersebut. Okey, jadi kita tengok panjang ni 25 inci. Okey, 25 inci ni kita akan darabkan dengan resolusi iaitu 300 dpi. Okey, barulah kita akan dapat berapakah piksel bagi imej tersebut. Okey, iaitu panjangnya kita akan mendapat 7500 piksel. Mudah je lah sebenarnya cikgu. Okay. Kita guna formula yang sama untuk mengira lebar dia juga iaitu 21 inci didarabkan dengan 300. Resolusi jadi 300, maka kita akan mendapat 6300 piksel. Okey. Okey, bila kita dah dapat ni, barulah kita akan mendarabkan panjang dan juga lebarnya dalam unit piksel iaitu 7500 didarabkan dengan 6300, maka kita akan mendapat keseluruhannya mengandungi 47,250,000 piksel. Okey. Jadi kita dah dapat ukuran dalam bentuk piksel. Bila kita dah dapat ukuran dalam bentuk piksel, barulah kita akan menggunakan formula yang kita belajar tadi, macam mana untuk mengira imej digital. Okey. So, tadi saya dah kata tadi, kita akan gunakan file tadi, kita akan gunakan formula tadi untuk mengira saiz imej digital dalam bentuk byte, iaitu nilai kedua terkecil. Yang paling kecil tadi apa? Bit. Okey, jadi kita buat kira-kira ni untuk dalam bentuk byte. Okey. So, untuk byte kita guna formula yang tadi. Okey, tadi kita dapat piksel tadi berjumlah 47,250,000. Okey. Kita darabkan dengan 3 byte. Okey. Ini 47,250,000 didarabkan dengan 3 byte. Kenapa 3 byte? Sebab skala warna. Okey, skala warna tadi adalah 3. Imej ni adalah berwarna kan? Okey, jadi imej berwarna kita akan darab dengan 3 byte. Okay. Maka apabila kita darabkan 47,250,000 ni didarab dengan 3 byte, maka kita akan mendapat 141,750,000 byte. Saiz dia. Okey. Okey. Jadi bila kita dah dapat byte ni, maka mudahlah untuk kita menukarkan kepada unit-unit lain ke dalam bentuk kilobyte, megabyte dan juga gigabyte. Okey, macam mana nak tukarkan ke dalam kilobyte, megabyte dan juga gigabyte? Okey, iaitu kita ambil 141 juta tadi. Okey, kita bahagikan dengan 1024. Okey, 1024, maka kita akan mendapat dalam bentuk kilobyte adalah bersamaan dengan 138,427.73. Okey. 0.73 kilobyte. Okey. Cuba murid-murid kira-kira sendiri adakah betul apa yang saya tunjukkan ni. Okey. Kemudian daripada 138,000 tadi daripada bentuk unit kilobyte kita bahagikan kepada 1024 lagi. Maka kita akan mendapat dalam nilai megabyte iaitu 135.18 megabyte. Sama juga untuk kita tukarkan ke dalam gigabyte, ambil 135.18 megabyte tu, kita bahagikan dengan 1024, maka kita akan dapat nilai dalam bentuk gigabyte iaitu 0.13 gigabyte. Jadi inilah saiz ukuran saiz bagi imej digital yang saya tunjukkan ni. Okey? Ini berkaitan imej yang berwarna.
Macam mana imej yang tidak berwarna? Yang warna hitam putih? Yang warna hitam putih. Okey. Adakah menunjukkan perbezaan ukuran saiz dia? Okey, kita tengok. Masih lagi menggunakan formula yang sama. Okey. Kali ini 47, tadi kita dapat 47,250,000 didarab dengan satu pula. Kenapa satu? Sebab imej ni adalah Hitam putih. hitam putih ataupun imej kelabu. Okey, jadi kita guna 1 byte. Okey, kemudian apabila kita darabkan, maka kita akan dapat nilai yang sama iaitu 47,250,000 byte. Okey, kita gunakan konsep yang sama tadi seperti yang imej yang berwarna tadi. Okey, kita akan bahagikan daripada nilai byte tadi, kita bahagikan dengan 1024. Maka kita akan dapat 46,142 kilobyte. Okey. Kemudian kita akan lihat pula dalam bentuk megabyte. Okey. Megabyte, kita ambil kilobyte tadi, kita bahagikan dengan 1024, maka kita akan dapat 45 megabyte. Okey. Dan nilai megabyte itu sama juga, kita bahagikan sahaja dengan 1024, maka kita akan dapat nilai dalam bentuk gigabyte iaitu 0.04. Jadi dekat sini kita boleh lihat perbandingan ukuran saiz antara imej yang berwarna dengan imej yang tidak berwarna. Iaitu imej yang berwarna tadi, kalau kita tengok dalam nilai gigabyte tadi, adalah bersamaan dengan 0.1 gigabyte. Okey. Manakala imej yang tidak berwarna ni, ukuran saiznya hanyalah 0.04 gigabyte. Lebih kecil. Okey. Jadi inilah caranya macam mana kita nak mengukur ataupun mengira ukuran saiz fail bagi sesuatu imej digital. Sama ada berwarna ataupun yang tidak berwarna. Itulah sebenarnya ada formula pengiraan. Kita sekarang ni zaman senang, tekan-tekan pop terus keluar. Padahal sebenarnya ada formula dia. Ya, memang ada formula dia. Okey. Formula dia pun mudah je nak kira. Okey? Betul? Okey, jadi itulah macam mana prosesnya kita nak mengira mengira ukuran saiz bagi imej digital. Ingat balik bahawa formula dia adalah kita mendarabkan jumlah piksel bagi imej tersebut didarab dengan berapakah skala warna bagi imej tersebut, barulah kita akan dapat saiz data bagi imej digital yang kita nak ukur tu. Baik. Kan ada dua, berwarna dan tak berwarna. Formula dia sama tapi dia punya angka tadi 3 dan juga 1. Nampak saya dapat tangkap je. Dapat tangkap Cepat kan? Cepat je, mudah je. Murid-murid okey tak ni yang menyertai kita pada hari ni? Harap okey semuanya. Okey, thumbs up. Okey, senyum. Tak ada muka berkerut apa semua kan. Tapi cikgu akan ada macam kuis latihan kan untuk murid-murid juga kan? Apa kata kita uji minda mereka? Sama ada mereka faham ataupun tidak. Okey. Okey. Di sini saya ada uji minda untuk murid-murid. Okey, diharap mereka untuk kita tahulah sama ada mereka faham ataupun tidak apa yang saya tunjukkan sebentar tadi. Jaga-jaga. Okey, kita tak ada proses kira-kira. Kita cuma nak tahu adakah berlaku perbezaan pada sesuatu imej itu ataupun tidak. Okey. Okey, sekarang ni untuk uji minda yang pertama ni, iaitu saya menggunakan imej yang sama, okey, dengan resolusi 300 dpi. Sekiranya imej ini kita kurangkan kepada 100 dpi, apa akan berlaku pada ciri-ciri warna pada imej tersebut? Okey? Okey, jadi saya akan minta murid-murid setiap seorang lah, disebabkan di sini ada 4 soalan, kita minta setiap seorang untuk menjawab soalan ni. Okey, kita minta Auni Safia dulu. Okey, Auni Safia. Apa akan berlaku pada jumlah warna pada imej tersebut sekiranya DPI itu diturunkan kepada 100 DPI? Tidak berubah. Tidak berubah. Okey, maksud dia adalah bilangan warna yang ada pada imej tersebut masih lagi sama dan ia tidak berubah. Wah, Okey. bijaklah Auni Okey. Syafiqah. Tahniah. Kemudian, yang kedua kita tengok pada saiz imej. Adakah saiz imej akan berlaku perubahan sekiranya resolusi diturunkan kepada 100 dpi? Kita minta jawapan daripada Nur Kalisha. Apa jadi Tidak berubah. pada saiz imej? Apa dia? Tidak berubah. Okey, saiz imej. Okey, ukuran dimensi pada saiz imej tersebut tidak berubah juga. Dia tetap juga sama.
Betul jawapan dia. Betul. Yeay. Walaupun ada perubahan DPI, masih lagi saiz imejnya akan kekal sama. Okey, kemudian kita minta Auni Syafiqah ni. Tadi Safia kan? Safika. Saya pun dah confused dah. Okey, Safika. Okey, Safika. Apa berlaku pula pada quality image tu bila kita turunkan DPI ni? Semakin rendah. Quality image semakin rendah. Okey, maksud dia adalah ketajaman image tu semakin rendah. Maksud dia DPI ni adalah melibatkan kepada ketajaman sesuatu image. Jadi itu kita nampak image tu macam kabur sikit. Bila DPI-nya diturunkan, maka image tu pun akan memberi kesan dan dia akan turun. Okey, dan akhir sekali siapa yang belum jawab lagi? Kairin Kairin belum. Kairin. Kita tak boleh minta nilai. Kairin. Semua kena jawab. Okey, Kairin. Apa pula berlaku pada saiz image, saiz file image tu sekiranya kita turunkan resolusi ni? Tidak berubah. Saiz file image tidak berubah. Okey, maksud dia adalah saiz data bagi file tersebut juga tidak akan berubah. Tapi kalau kita tengok secara kesimpulan kat sini adalah kualiti image yang ditunjukkan akan memberi kesan sekiranya resolusi itu diturunkan. Kualiti image tu yang berkurang. Yang lain masih lagi kekal sama. Baik. Okey, jadi kesimpulannya kat sini apabila semua murid-murid saya ini sudah menjawab dengan jelas, okey, saya rasa itu jawapan adalah muktamad, mereka mendapat 4 markah penuh. Tahniah. Adik-adik kita semua cemerlang. Mereka sudah bekerjasama untuk mendapatkan markah penuh. Mudah sangat ni cikgu. Apa kata kita bagi soalan tambahan? Soalan tambahan? Ada ke? Okey. Uji minda 2. Okey, tadi berkaitan dengan DPI diturunkan. Kali ni kita nak tengok macam mana apa akan berlaku sekiranya dimensi ataupun ukuran image itu dikecilkan. Okey, kita anggarkan lebih kurang dikecilkan 50% ataupun 70% macam tu. Okey. Adakah dia memberi kesan? Okey. Jadi kita minta semula. Okey, kita tengok dulu daripada yang atas tu, Kairin dulu. Okey, Kairin, macam mana pada image tersebut sekiranya bagaimana jumlah warna pada image tersebut sekiranya dimensi itu dikecilkan? Tidak berubah. Okey, bilangan warna yang terkandung pada image tersebut masih lagi sama. Okey, maksud dia ada berjuta-juta warna yang sama walaupun dikecilkan masih lagi ada bilangan warna yang berjuta-juta yang sama juga. Tak berubah pun. Tak berubah. Wow, okey. Untuk saiz image, untuk saiz image, apa pula yang berlaku pada saiz image ni? Sekiranya dimensi tu dikurangkan. Kita minta, tadi siapa? Kairin. Okey, Auni Syafiqah. Macam mana? Berkurang. Okey, saiz image-nya, ukuran dimensinya akan berkurang. Memang betul lah. Sebab tadi dimensi adalah berkaitan dengan saiz gambar. Jadi bila dia dah dimensinya dikecilkan, maka saiz image tersebut juga akan berkurangan. Okey. Kemudian kita minta juga Kalisha. Okey, bagaimana pula berkaitan dengan resolusi image tu? Adakah dia berkurangan atau tidak berubah? Berkurang. Berkurang. Okey, bilangan pikselnya juga berkurangan. Okey. Okey, dia melibatkan dimensi juga melibatkan piksel bagi image tersebut. Kemudian yang terakhir kita minta Syafia. Okey, Syafia, bagaimana pula kualiti image tersebut apabila dimensi dikurangkan? Berkurang ke bertambah? Berkurang. Berkurang? Oh, betul. Okey, maksud dia adalah ketajaman image apabila dia dikecilkan, maka ketajaman image tu dia akan berkurang juga. Okey. Soalan terakhir ni. Soalan terakhir. Size file image. Apa kata saya nak tanya pula Din? Alamak. Apa soalan dia? Okey. Sekarang sama juga. Kita ada gambar rajah tu, dimensinya dikurangkan. Jadi size file image ni akan berkurang ke atau tidak berubah? Mestilah saiz dia pun berkurang. Mesti saiz file berkurang. Betul ke? Betul, sebab semua pun berkurang. So saiz dia berkurang juga, cikgu. Mari kita lihat. Betul. Nasib baik betul. Jadi maksud kat sini, saiz file image juga akan menjadi kecil dan juga berkurangan sekiranya dimensi sesuatu image itu dikecilkan ataupun
kurangkan. Okey. Hasilnya apabila semua sudah bekerjasama termasuk juga dengan Din, Ya. maka sepakatlah mendapat markah penuh iaitu 5 markah. Yeay, kita semua dapat markah penuh. Adik-adik pun markah penuh dari uji minda 1, uji minda 2. Itu untuk imej digital kan cikgu? Nanti kita tengok audio digital. Kejap lagi untuk audio digital. Terus kekal menonton Didik TV KPM.